Itu dia kata bagi semua orang kita bayar semua orang dia penindasan yang ada. Okey. Jadi macam kita ni, kalau kita simpan duit di bank atau di tabung haji ke mana-mana pun, kita tak guna interest tu. Iaitu atas keuntungan mereka yang dibuat berlaku yang bank tu. Kita tak boleh keuntungan tu. Adakah yang tu dinamakan reward tu? Sebab itu bukan penindasan yang tak dibuat kita. Tak wajib bagi kita. Sebab ni okay. Untuk detailnya kita cerita lain kali lah. Cuma saya nak cerita satu benda. Mahmud Shaltut, Syekh Azhar, ketika dia keluarkan fatwa, dia bagi satu fatwa. Kata Shaltut, haram riba sebab penindasan. Ini pandangan Shaltut. Kata Shaltut, kalau riba tak berlaku penindasan, tak ada penindasan, riba yang berlaku dalam sistem konvensional, kata Shaltut, dia kata yang ni tak ada masalah. Sebab riba diharamkan pada zaman itu disebabkan penindasan. Wala ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berganda-ganda. Kata Shaltut, kalau tak berganda sikit je, tak tindas siapa-siapa, Shaltut kata okey lah itu. Tapi kebanyakan orang yang datang selepas dia semua hentam dia lah. Bahkan ada ulama yang kata dia ni liberal sebab dia main-main dengan nas. Wallahu a'lam. Pada saya ayat yang selepas daripada itu, beberapa ayat surah Baqarah, last sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkan saki-baki yang masih ada daripada riba. Seolah-olah menunjukkan bahawa walaupun ilah pengharaman dia adalah zalim, tapi ayat di belakang tu dia cerita tinggalkan saki-baki semua sekali. Zalim ataupun tak, tinggalkan semua. Jadi dalam bab ini kebanyakan ataupun majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah berpandangan riba tak boleh. Walaupun tak ada unsur penzaliman. Tuan, dalam bank konvensional dan dalam bank Islam, dia tak bagi nama interest, dia tukar nama hibah, hadiah. Dia bagi nama hibah juga. Kadang-kadang kita fikir kalau sekadar yang tukar tu nama, rate sama tapi nama je tukar, dia tak ada kesan pun. Nama saja yang bertukar. Cuma dalam bab ini mungkin kita kata konsep dia jadi berubah. Seolah-olah apa yang kita simpan dekat dia, dia gunakan untuk melabur. Dia gunakan untuk melabur. Bila dia untung, dia bagi kat kita sedikit sebanyak daripada bahagian. Jadi dalam bab itu mungkin tak ada masalah. Sebab dia ambil duit kita untuk melabur. Tuan-tuan, sistem baru bank Islam dia buat sukuk. Sukuk, saya tak baca detail tentang sukuk. Tapi sukuk sistem yang sama juga. Sebahagian daripada simpanan kita selamat, sebahagian lagi dilaburkan. Keuntungan tu kita ambil sebahagian, bank ambil sebahagian daripada itu. Benda ni satu inovasi yang baiklah dalam bank Islam. Cuma untuk jalan keluar kita kata sedikit sebanyak tu mungkin orang berbeza pandangan. Simpan, bank bagi sedikit keuntungan dia, orang berbeza pandangan. Bagi orang yang tak mau ambil terus, dia boleh kata dia tak ambil terus. Bagi orang yang dia nak ambil pandangan Ibnu Abbas dalam bab ni, Ibnu Abbas kata yang haram, haram. Jelas. Bagi pinjam, ambil haram. Yang halal, jelas. Benda yang Allah diamkan, maksud dia, suka hati kamu. Itu pandangan Ibnu Abbas. Bagi sebahagian sahabat yang kata haram jelas, halal jelas, di antara kedua-duanya kita tak pasti, tak confirm, syubhat, tinggalkan syubhat. Hadis Nabi SAW. Dia nak tinggalkan, terpulang pada dia. Cuma pada saya, jangan sampai ke tahap kita bergantung kepada interest. Bergantung kepada Tentang saya ingat untuk berlaku takwa dalam bab ni, pandangan Imam Malik agak kuat lah. Tentang setuju tak setuju saya tak tahulah, itu pulang masing-masing. Imam Malik kata bila orang tanya, "Mai rezeki aku tak tahu daripada mana, apa aku nak buat?" Imam Malik kata, "Tasaddaq bihi." Sedekahlah dengan rezeki itu. Tapi Imam Malik kata, "La aqul innahu yujzi." Aku tak kata yang tu memadai, tapi selamat, sedekahlah dengan benda tu. Sebahagian orang kata dia tak ada masalah. Sebab itu bukan pinjaman. Dia kira dia ambil duit kita, dia pergi meniaga, untung dia bagi kat kita bahagian sikit. Ini dia ada banyak tafsiran tentang benda tu. Saya pernah bertanya saya soal pinjaman di rumah. Saya
hujan biasa, kalau kita habis sebulan, dia akan rendah. Jadi kata Islam juga kata lagi dia beli rumah kata 10 itu dibayar dengan modal. Jadi yang orang itu bayar. Kalau kita habis sebulan kita bayar, dia tak kena hanya dia gunakan saja. Kalau dia gunakan, dia kalau harga dia turun dia tetap hidup. Kalau kata lepas paling baru kita harga rumah ni dia tetap hidup juga. Itu beza dia. Kalau tak boleh kena. Saya bincang dengan ini. Kalau yang biasa ni kita habis sebulan dia ada denda dia kan. Islam tidak hanya sebagai keputusan dia pula ada keputusan bayar kita itu. Sebenarnya di sudut fiqh kita kata bank Islam buat ni pun helah syar'i juga sebenarnya. Dia pakai helah juga. Untuk lari daripada riba lewat bayar dikenakan cas lebih. Untuk lari daripada riba tu, dia buat satu konsep baru di mana konsep tu adalah mula-mula dia jual mahal siap-siap. Jadi dalam bab tu bagi orang yang dia tak ada tangguh apa, bayar on time, maka dalam keadaan tu bank Islam untung lah. Sebab dia memang jual mahal. Tapi bagi orang yang dia ni memang kaki tangguh, bank Islam rugi lah dalam bab tu. Dan ni dikira, saya ingat saya tak mau jawab detail lah, tanya orang ekonomi lah bab detail dalam bahagian ni. Cuma secara ringkas je kita kata, kalaulah dalam keadaan bank Islam nampak lebih zalim, beza ketara lebih zalim, kita nasihatkan bank Islam jangan berselindung di sebalik nama Islam. Asasnya sistem Islam untuk lari daripada zalim. Itu asas. Dia ada dua. Satu asas, satu cara. Matlamat dengan wasilah. Matlamat asal diharamkan riba, lari daripada zalim. Cara untuk lari daripada zalim, haram riba. Kena jaga dua-dua. Zalim tak mau, riba pun tak mau. Kalau ada keadaan yang kata, okey, selamat daripada riba, tapi lebih zalim daripada ada riba, itu bukan sistem Islam. Islam jaga dua-dua. Islam cegah jenayah, satu. Hudud, dua. Dua-dua kena ada. Kalau dalam satu keadaan hudud dibuat, jenayah semakin bertambah, penipuan semakin bertambah, kita kata yang itu bukan sistem Islam. Wasilah kita ambil, matlamat tak dapat. Jadi dalam banking pun saya ingat sama. Wasilahnya apa? Haram riba. Wasilah mesti dijaga. Sama juga, kita kata hudud wajib, wasilah mesti dijaga. Riba tetap haram. Tapi benda yang lebih besar daripada pengharaman riba adalah tidak berlaku zalim. Hilang salah satu, itu bukan Islam. Riba tak ada ni Islam, tapi lebih zalim, lebih mahal, kita kata yang itu bukan Islam. Wasilah dia wasilah Islam, matlamat dia bukan matlamat Islam. Jadi dua benda tu perlu dijaga. Ingat, setakat ni dulu untuk hari ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.